Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 yang diwakili oleh 3 orang, iaitu Nazirun, Arif Aidil dan saya sendiri, Syahir. Pada hari ini, kami akan membincangkan tajuk ciri-ciri pengurus atau pentadbir menurut Islam. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Kita pergi kepada pendahuluan terlebih dahulu. Pengurusan menurut daripada kaca mata Islam merupakan proses penting bagi mengendalikan manusia, organisasi serta dalam mencapai matlamat akhir berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Dalam kata yang lain, demi mencapai satu objektif, individu maupun kumpulan organisasi secara keseluruhannya haruslah dipandu dengan teliti dan sistematik. Oleh itu, Islam datang dengan memberi pedoman dan panduan berdasarkan Quran dan Hadis. Seterusnya, pengurusan Islam memainkan peranan yang penting dalam membentuk dan melahirkan pengurus, ketua, pemakmur dalam mengikut kerangka dan nilai Islam. Natijah daripada bimbingan Quran dan Hadis yang kita sebut pada poin pertama tadi, maka lahirlah individu, pekerja, majikan, pentadbir yang mempunyai nilai moral dan akhlak Islam. Bahkan jua, ciri kepimpinan ini telah pun bermula sejak zaman Rasulullah SAW yang diteruskan oleh para sahabat dan dikembangkan sedikit demi sedikit dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Baik, kita pergi kepada ciri-ciri pengurus atau pentadbir menurut Islam. Ciri-ciri ini sebenarnya banyak, tapi kami akan memfokuskan kepada 9 sahaja, iaitu ikatan erat dengan orang bawahan, elemen kerohanian, berakhlak, tauhid, amanah, memimpin, menegakkan kebenaran, syura dan adil. Mari kita lihat ciri pengurus yang pertama, iaitu ikatan erat dengan orang bawahan. Jadi, siapakah orang bawahan itu? Kiranya kita sebagai ketua negara, maka rakyat marhaen adalah orang bawahan. Mereka terdiri daripada lapisan masyarakat yang berbeza bangsa, kaum dan agama. Perlunya kepada ikatan ataupun hubungan baik dengan mereka demi memelihara keharmonian dan kesejahteraan semua pihak agar tidak berlaku sebarang permusuhan dan pergaduhan. Jadi, untuk mencapai titik kesefahaman antara masyarakat majmuk, pemimpin negara haruslah memastikan pimpinan bawahannya mentaati peraturan dan undang-undang negara yang sedia ada. Begitulah apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pembentukan Piagam Madinah. Ianya bermula ketika orang Islam Mekah berhijrah ke Yathrib kerana tekanan yang amat dahsyat daripada kaum musyrik Mekah terhadap mereka. Setelah sampai di Yathrib, baginda dilantik untuk menjadi ketua negara oleh kaum Ansar sendiri. Melihat kepada suasana masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan kelompok, baginda memutuskan untuk merombak kembali Piagam Madinah agar setiap individu dan kelompok dapat hak masing-masing dan hidup harmoni bersama. Jadi pengurus yang kedua iaitu elemen kerohanian. Definisi kerohanian menurut ilmu kalam tadi merujuk kepada 4 elemen utama, iaitu Ar-Ruh, Al-Qalb, Al-Aqal dan An-Nafs. Gabungan keempat elemen ini mencakupi dimensi akidah, ibadah dan syariah Islam, di mana penghayatan kerohanian di dalam sebarang bentuk pengurusan haruslah berpastikan ketuhanan dan iman sebagai kayu ukur dalam membuat sesuatu penilaian. Pesan daripada ini, individu maupun kaki tangan organisasi berkeyakinan bahawa setiap tindakan dan keputusan yang dibuat sentiasa dilihat dan diaudit oleh Allah Ta'ala, maka penyelewengan pun dapat dielakkan. Kita pergi pula pada ciri pengurus menurut Islam yang ketiga, iaitu berakhlak mulia. Ta'rif akhlak itu sendiri ialah perbuatan, perlakuan, tindakan serta percakapan yang baik berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Kita sedia maklum bahawa Rasulullah SAW adalah ikon dan idola sepanjang zaman. Malah diakui sendiri oleh ahli astrofizik barat yang bernama Michael H. Hart di dalam bukunya yang bertajuk The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Jadi, amalah wajar kita contohi baginda, seterusnya menjadikan contoh ikutan kepada orang lain agar tugas dakwah dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik. Itulah juga seseorang pengurus di dalam sebuah organisasi haruslah menjaga akhlaknya. Secara tidak langsung, ianya berpotensi mendorong ahli organisasi yang lain dalam melaksanakan tugas dan amanah dengan penuh rasa tanggungjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nazirul bin Zainuddin, nombor metrik 18BI 05035.
InsyaAllah saya akan sambung ciri yang seterusnya yang berkaitan dengan ciri-ciri pengurus ataupun pentadbir menurut Islam. Okey, baik. Untuk ciri yang seterusnya adalah menegakkan kebenaran ataupun al-haq, iaitu seseorang pemimpin, pengurus ataupun pentadbir bagi sesebuah organisasi itu wajiblah untuk menitik beratkan berkaitan dengan prinsip kebenaran. Kerana apa? Prinsip kebenaran ini sangat-sangatlah penting kepada seseorang pengurus, kerana sekiranya seseorang pengurus itu tidak mengambil berat berkaitan dengan prinsip kebenaran, kemungkinan organisasi itu akan ditimpa pelbagai masalah ataupun musibah di kemudian hari. Sebagai contohnya, kalau kita tengok di dalam sesebuah organisasi itu munculnya amalan pecah rasuah ataupun tidak amanah di kalangan pekerja, yang mana amalan negatif seperti itulah yang akan menyebabkan prestasi sesebuah organisasi itu akan musnah ataupun hancur di kemudian hari. Oleh sebab itulah seseorang pengurus ataupun pentadbir di dalam sesebuah organisasi itu perlunya turun ataupun memainkan peranan yang sangat-sangat penting bagi memastikan ahli yang di dalam organisasi itu supaya telus amanah dalam sesebuah pekerjaan. Demikianlah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-28 hingga 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebenaran itu, dialah yang mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dengan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh rasulnya itu. Begitu juga kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Syekh Fathi Yakan yang mana menyentuh berkaitan dengan prinsip kebenaran, iaitu beliau pernah berkata, beramal untuk Islam adalah wajib dari sudut hukum kerana tidak berjalannya syariat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, dan penguasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia hari ini, melainkan tertegaknya kebenaran. Seterusnya, untuk ciri pentadbir menurut Islam adalah seseorang pengurus atau pentadbir sesebuah organisasi itu hendaklah melakukan pelaksanaan syura ataupun musyawarah. Okey, kenapa amalan musyawarah ini sangat-sangat penting? Kerana para ilmuwan ataupun pimpinan Islam sendiri bersetuju dan bersependapat bahawa kewujudan sistem syura ini ataupun sistem musyawarah ini merupakan satu perkara yang terpenting dalam sistem pemerintahan Islam. Manakala tidak, pelaksanaan syura ini membolehkan ahli kumpulan di dalam sesebuah organisasi itu melibatkan diri mereka secara terus untuk membuat sesuatu keputusan. Di samping itu juga, kalau kita telusuri beberapa siri peperangan yang pernah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengadakan ataupun mengamalkan sistem syura ini sebelum melakukan sesuatu tindakan. Sebagai contohnya, kita lihat di dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil tentera-tentera Islam untuk bermusyawarah sebelum mereka ini keluar berperang. Begitu juga dengan peperangan yang lain seperti peperangan Khandaq, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi ketika mana kumpulan Islam ataupun tentera Islam ini untuk menggali parit ketika berlakunya peperangan Khandaq ini. Yang seterusnya yang berkaitan dengan ciri pentadbir ataupun pengurus menurut Islam adalah prinsip keadilan. Apakah yang ingin dikaitkan prinsip keadilan ini dengan seseorang pemimpin? Iaitu keadilan dalam Islam tidak semestinya membawa maksud kesemarataan bagi kesemua pihak, namun ia lebih kepada pemberian hak kepada mereka yang lebih memerlukan. Okey, di sini maksudnya seseorang pemimpin itu perlu ada dalam diri mereka ini sifat ataupun prinsip keadilan, supaya bila mana seseorang pentadbir atau pengurus ini menguruskan sesebuah organisasi,
pentadbir ini ataupun pengurus ini boleh melaksanakan sesuatu pekerjaan itu dengan adil dan tulus, dan impak dia di kemudian nanti adalah pekerja-pekerja ataupun ahli yang di bawah seseorang pengurus ini akan mendapat hak yang sepatutnya yang mereka perlukan. Kewajipan untuk berlaku adil dan juga menjauhi segala sifat kezaliman terhadap diri orang lain merupakan di antara asas yang perlu ada di dalam seseorang pemimpin itu, kerana ia juga menjadi asas utama di dalam sistem sosial Islam. Maka menjadi peranan utama sistem kepimpinan Islam itu untuk memelihara asas yang tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama, kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dari sudut pelbagai aspek. Tuntutan untuk berlaku adil ini juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, kerana Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu itu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Okey. Tauhid. Elemen tauhid adalah perkara yang paling penting sekali dalam pengurusan, yang mana pengurusan yang baik dalam organisasi bermula daripada pengurus yang baik dan mementingkan tauhid. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia yang ingin sentiasa mendekatkan diri kepada Allah akan memperoleh mardatillah, yakni keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid juga didefinisikan sebagai sifat ihsan berteraskan ketakwaan, keimanan sejati dan sebagai teras akidah insan dalam setiap prinsip pengurusan, iaitu merancang, membebal, melaksana dan menilai. Mana konsep tauhid ini juga berbaksikan kepada hablum minallah wa hablum minan nas, yakni hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dalam usaha memertabatkan keadilan secara menyeluruh. Seterusnya, untuk menghindari daripada penyelewengan, kezaliman, kerosakan kerana sifat takut dengan Allah dan memberikan komitmen sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip keimanan dalam tauhid ini perlu dilakukan dan sentiasa menitik beratkan niat dan perbuatan seorang. Ini kerana manusia bertanggungjawab ke atas setiap perbuatan yang dilaksanakan sama ada baik ataupun buruk. Konsep tauhid ini juga perlu diterapkan dan dipraktikan dalam sebuah organisasi sebagai salah satu bahagian untuk mencapai pembangunan lestari. Sifat membentuk diri menjadi seorang yang berfikiran terbuka, sentiasa bertawakal kepada Allah, membentuk sikap individu yang ketika bekerja seperti rajin, sabar, bertanggungjawab, amanah adalah kesan daripada kesan tauhid tersebut. Seterusnya adalah amanah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah kamu sedang kamu mengetahuinya salahnya. Syekh Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi berkata bahawa ayat ini menjelaskan larangan mengkhianati amanah Allah, iaitu dengan mengabaikan perintah Allah atau melampaui batasan agama dan melanggar larangan-larangannya yang telah dijelaskan kepada semua melalui Al-Quran, dan juga larangan mengkhianati Rasulullah SAW,
dengan cara yang tidak mengikuti penjelasan yang datang daripada Rasulullah SAW, tetapi menjelaskan apa yang datang daripada hawa nafsunya ataupun mengikuti pendapat guru-gurunya. Okey, amanah ialah penjagaan hak-hak yang sempurna disampaikan kepada tuannya. Kerjaan adalah satu amanah yang mesti ditunaikan oleh setiap insan. Ini pekerjaan tanpa mengira bentuk adalah baik sekiranya tidak bercanggah dengan syarak. Secara umumnya tiada beza di sisi Allah SWT seorang yang berjawatan tinggi ataupun orang yang berjawatan rendah. Salah satu perkara dalam sifat amanah ialah sifat kejujuran. Manusia yang jujur dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pekerja akan memberikan kesan yang positif kepada organisasi. Contohnya disebutkan bahawa tidak akan ada penyelewengan dalam penjagaan wang syarikat. Seterusnya, perjanjian yang dilakukan hendaklah dikuatakan supaya menjadi manusia yang bertanggungjawab dan dapat melakukan tugasan dengan sempurna. Prinsip amanah perlu diterapkan dalam diri setiap individu untuk membentuk individu menjadi seorang yang baik, yang berdisiplin, yang bertanggungjawab dan berkomitmen tinggi dan mendapati masa. Kajian daripada menunjukkan bahawa kefahaman dan amanah prinsip Islam, pemilihan pekerja, sistem latihan dan sistem ganjaran mempunyai hubungan signifikan dengan prinsip amanah. Ini menunjukkan bahawa semua elemen ini dapat membantu dalam meningkatkan elemen kepercayaan dalam organisasi. Seterusnya adalah memimpin. Memimpin pengurus syarikat yang mempunyai jiwa kepimpinan, dia akan mempunyai satu semangat yang akan membawa organisasinya kepada kemajuan. Pengurus juga memainkan peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, iaitu pengurus yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan menjadi pemimpin yang sangat baik. Pengurus yang mempunyai jiwa pemimpin juga, kepimpinan juga akan menjadi lebih berhati-hati dan tidak akan berlaku sesuatu korupsi dalam organisasi. Dan pemimpin atau pengurus yang baik akan sentiasa mengingatkan pekerja-pekerjanya supaya tidak melakukan sesuatu perkara yang akan merosakkan nama syarikat, dan akan sentiasa membuat satu bermesyuarah dengan pekerja-pekerjanya supaya mencapai satu kata sepakat yang akan membawa kebaikan kepada syarikat ataupun organisasi. Tanggungjawab yang diberikan untuk menjadi seorang pemimpin hendaklah dilaksanakan dengan baik dan berdisiplin supaya mendapat hasil yang baik ataupun hasil yang bagus kepada organisasi ataupun syarikat. Dan pengurus yang baik juga perlu memberikan motivasi kepada pekerja mereka supaya mereka akan sentiasa lebih bersemangat untuk bekerja. Sebenarnya nilai dan etika pengurusan Islam adalah sangat penting dalam membangun sebuah organisasi yang baik. Nilai-nilai ini perlulah dipupuk dalam diri supaya dapat membentuk jati diri dan seterusnya akan melahirkan insan yang berkualiti. Insan yang berkualiti akan memandu sebuah organisasi ke arah kecemerlangan dan melahirkan organisasi yang berkualiti. Seiring dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, kepimpinan Nabi Muhammad SAW adalah model kepimpinan yang unggul hasil bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh dilihat apabila baginda telah menunjukkan segala ciri kepimpinannya. Antaranya adalah menegakkan kebenaran, pelaksanaan mesyuarah, prinsip keadilan, jalinan ikatan yang erat sesama ahli organisasi, kewujudan elemen kerohanian, tingkah laku atau berakhlak mulia. Disemai pula dengan sifat amanah, unsur ketauhidan serta
memimpin itu sendiri. Oleh itu, setiap individu haruslah dididik dan dilatih sejak kecil lagi dengan nilai dan ciri kepimpinan Islam bagi membentuk jati diri dan kepribadian yang unggul. Natijahnya, sistem pentadbiran sebuah syarikat itu akan berjalan lancar dan bersistematik, hasil daripada pengaruh kepada pekerja yang lain, malahan setiap pekerja yang didasari dengan niat mengharapkan redha Allah semata-mata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.